Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Bersama saya Cik Defri. Sebelum tu jangan lupa subscribe to my channel supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya. Terima kasih. Subscribe tu free je, jangan risau. Okey, video kali ini adalah membincangkan tajuk bab 3 tingkatan 5 iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen berkait rapat dengan latar belakang sejarah pemerintahan beraja di negara kita. Majlis raja-raja yang wujud seiring dengan pemerintah beraja menjadi sebahagian daripada institusi raja berperlembagaan dan mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Sebagai raja berperlembagaan, kedudukan Yang di-Pertua Agong dan raja ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Ciri-ciri demokrasi dan pengasingan kuasa dilaksanakan pada peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melalui sistem demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen di negara kita mempunyai keunikan kerana dilaksanakan berdasarkan keperluan tempatan. 3.1 Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan beberapa kerajaan Melayu. Raja memerintah dengan kuasa yang penuh dan berdaulat. Cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tempatan dikuasai oleh British dan Jepun. Walau bagaimanapun, pemerintahan beraja tidak terhapus. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran masa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan negara kita pada hari ini. Pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Asas pemerintahan pada hari ini adalah bermula daripada pemerintahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pada baginda terletak semua kuasa pemerintahan termasuklah kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Bermakna kuasa raja merangkumi kepada semua bidang yang ada di Melaka pada masa itu. Pemerintahan pula berdasarkan undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem perlembagaan terselah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan ini diperkukuhkan dengan konsep Islam. Konsep ini sekaligus menjadi raja sebagai ketua agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Kesultanan Melayu merujuk kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka sama ada dari segi keturunan maupun pernah menjadi naungan atau jajahan takluk kesultanan ini. Secara tradisinya, raja-raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan ketua agama. Baginda bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan bagi semua tindakan terletak pada kedaulatan raja-raja Melayu. Sebelum Perang Dunia Kedua, semasa perluasan pengaruh British, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang dimenterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan daripada raja-raja Melayu. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri sahaja. Raja-raja Melayu masih lagi kekal sebagai pemerintah berdaulat walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai yang dilantik sebagai residen. Bagi negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu pula, kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Bermakna kuasa pembesar masih lagi ada di negeri. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyerlahkan lagi ciri pemerintah raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Kesultanan Terengganu. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang perluasan kuasa ataupun pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negara di negeri mereka. Sebelum Perang Dunia Kedua, kebijaksanaan diplomatik raja-raja Melayu membolehkan pemerintahan beraja dipertahankan. Raja sebagai ketua negeri yang mengesahkan undang-undang membuktikan kedaulatan raja dan struktur pentadbiran negeri Melayu.
perjanjian Raja-Raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. Negeri Melayu hanya menjadi naungan British. Dalam perjanjian itu terkandung bahawasanya penasihat British yang dilantik oleh British hanya mampu untuk menasihati berkaitan hal ehwal pentadbiran sahaja dan tidak boleh masuk campur dalam urusan agama dan adat istiadat orang lain. Semasa kedudukan Jepun di tanah Melayu, Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam masih lagi kekal sebagai ketua agama. Raja-Raja Melayu juga mendapat pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Masih lagi mempunyai pendapatan seperti mana British lakukan terhadap Sultan di negeri-negeri Melayu. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1946. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di tanah Melayu. Selepas Perang Dunia Kedua pula, pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Melayan Union diperkenalkan pada tahun 1946, di mana Melayan Union adalah tanah Melayu akan diletakkan di bawah pentadbiran Raja Inggeris secara sepenuhnya. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa memerintah kerana kuasa memerintah diambil oleh Raja England. British memerintah secara langsung melalui Gubernur yang dilantik oleh Kerajaan British, menyebabkan Raja-Raja Melayu bersepakat untuk menentang Melayan Union dengan sokongan orang-orang Melayu, menyebabkan British terpaksa akur dan menggantikan Melayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu 1946. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang mewarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti mana sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini dan mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Bagaimana pula Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka? Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 diperolehi melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi yang ada di tanah Melayu. Jawatan yang di-Pertua Agong diwujudkan sebagai ketua utama negara. Kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertua Agong termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Ciri Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam perlembagaan persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk sebuah kerajaan. Tengku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama di Malaysia pada 31 Ogos 1957, di mana beliau telah mengangkat sumpah di hadapan yang di-Pertua Agong disaksikan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi, pemerintahan beraja ni merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga hari ini. Pemerintahan beraja ni menjadi punca dan identiti kedaulatan negara kita pada hari ini. Pembinaan negara bangsa menuju raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan proses bersandarkan muafakat di kalangan Raja-Raja Melayu dan juga masyarakat Melayu pada hari itu. Yang beraja ini mesti kita pertahankan sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran negara kita pada hari ini. Subtopik 3.2 iaitu sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Saya akan sambung ke next video yang saya akan upload ke dalam YouTube saya. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.